Nabi ba'dah wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas macam biasa lah Ya, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang itulah semuanya macam biasa kan, tapi qadar Allah tetap Allah yang akan menentukan bagaimana hari itu berlangsungnya kan. Baik, terima kasih semua. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada malam ini dalam ayat surah dan juga larangan. Kita nak memasuki ayat yang selepas itu, iaitu ayat 100 ke ayat ke 153. Kan tetapi pada ayat ke 152 itu kita masih ada lagi berbaki bahagian belakang ayat tu. Itulah pada bahagian akhir ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Pada bahagian belakang ni, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Baik. Kita telah melihat pada bahagian awal ayat ni. Kita tak baca ayat ni sebab kita dah baca sebelum ini. Kita nak menyambung saja sedikit lagi bahagian akhir ataupun separuh lagi ayat ini. Ayatnya pendek, akan tapi kalau kita pandang, kalau kita melihat dalam Al-Quran, tapi saya rasa macam tak kena pula kita mula lepas tu kita tak baca kan. Tak apalah, dalam kita bacalah walaupun ayat dia pendek. Ayat dia pendek pun kita bacalah boleh Haji Ayah pun ada kan. Ada Ustaz. Macam tak kena lah mula kita tak baca ayat. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat 153, ayat 152 dan juga ayat 153. Sekali kita baca. Pada muka surat 23. Muka surat 23, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 152 dan juga ayat 153. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat dan mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Oleh itu, ingatlah kepadaku dan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Baik. Kalau kita melihat pada ayat ke 150, kalau kita lihat dalam mushaf, jazakallahu khair Raja yang bacakan kita terjemahan daripada ayat yang ke 151. Ia beritahu kita, Saya tengok lain aja, dari mana Raja Ayah ambil? dia baca pada 151. Oh, maaf Ustaz. Ya. Oh, Ustaz, yang 153 saya belum baca Ustaz. Silakan. Belum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai
yakni menolong orang-orang yang sabar. Minta maaf ya, saya lebih baca pula. Apa? Bacaan Haji Hayyan tadi, ayat 151, mengingatkan saya poin yang saya lupa nak highlightkan. Tu terima kasih banyak pada Haji Hayyan tersalah baca. Dalam Al-Quran, antara kemukjizatan Al-Quran yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana pun pakar bahasa. Kalau saya sebutkan 20 ataupun saya sebutkan 20 perkataan contohnya, 20 ayat contohnya. Saya sebutkan 20 ayat. Ada tak orang yang kan, contoh bila saya cakap 20 ayat yang kali pertama saya sebut, saya dah habis cakap 20 ayat, ayat pertama saya sebut itu ada kaitan dengan ayat yang ke-20. Ayat yang kedua saya sebut itu ada kaitan dengan ayat yang ke-19. Ayat ketiga ada kaitan dengan ayat ke-18. Begitu seterusnya. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Ustaz, pernah? Ring composition tu Ustaz. Ada? Pernah Ustaz Syamil. Ring Ah, composition. Kisah Nabi Yusuf. Dia ada selain- macam tu. Maksud saya selain daripada Quran. Selain daripada Quran kita tak jumpa kan. Sebab kita adalah mula-mula kita ada pendahuluan, lepas tu isi, lepas tu penutup lah. Kan? Pendahuluan dia nak bawa dulu kepada poin yang kita nak ceritakan. So tengah tu adalah isi apa benda kita nak sampaikan. Dan penutup dia menyimpulkan apa yang disampaikan pada bahagian isi. Tapi Al-Quran, ya cerita yang awal dia kaitan dengan yang akhir. Ayat yang kedua dengan yang kedua akhir. Yang ketiga akhir kan. Begitu ikatan dalam Al-Quran. Antara satu ayat ada ikatan dengan ayat yang lain. Antara awal surah dia ada kaitan dengan penghujung surah. Bahkan daripada awal Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, dia ada kaitan dengan penghujung Al-Quran yang ada pada muka surat yang ke-604 tu kan, 3 kul itu. Adanya perkaitan. Yalah. Ya, Baca Qulullah 3 kali, satu Quran. Memang. Al-Fatihah dia pun summarize the whole Quran kan. Betul. Ah. So penceritaannya ataupun poin yang Allah nak bawakan itu semuanya ada kaitan antara satu Kat dengan situ. yang lain kan. Kalau antara contohnya yang surah Al-Buruj kan, itu antara contoh yang sangat masya-Allah bila nak tengok tentang perkaitan. Dan pada ayat 192 yang kita bincangkan, dia sudah tentulah ada kaitan dengan ayat yang ke-151 dan juga ada kaitan dengan ayat yang ke-153. Baik, yang saya nak highlightkan adalah antara ayat yang ke-152 dan juga ayat yang ke-151. Ayat 152, ayat 151 Allah bercerita tentang siapa? Allah bercerita tentang sebagai rasul, sebagai rasulan minkum. Cerita tentang apa? Tentang seorang rasul dan yang Allah telah utuskan. So Allah ceritalah tugas rasul tu apa? Yatlu alaikum ayatina. Itu tugas pertama dia. Tilawah. Kemudian wa yuzakkikum, menyucikan. Kemudian yang ketiga wa yuallimukum. Kan dia mengajar. Ketiga. Pertama tadi membaca. Kemudian dia ada membersihkan, tazkiyah. Kemudian dia ada 3 mengajarkan. Kemudian mengajarkan ini ada mengajarkan Al-Quran, hikmah dan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. So dalam ayat ini sebutkan 3. Kemudian Allah sebut fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ada kata maka ingatlah kepada aku supaya aku ingat kepada kamu dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Baik, kalau kita nak kaitkan dengan ayat 152 dengan 151, apa yang boleh kita kaitkan? Apa yang boleh kita kaitkan? Kalau kita nak ambil pada ayat yang ke-150 pun boleh. Nak sampai ke 150 pun boleh. Kan? Kita ambil ayat 151.
Apa yang boleh kita kaitkan? 152 dan juga 151. 152 Allah sebut tentang fadhkuruni dan juga washkuruli, tentang ingat Dan bersyukur. Ingat dan bersyukur. Apa perkaitan yang boleh kita nampak? Baik. Antara perkaitannya ialah Allah Azza wa Jalla, Entah nikmat ni. ya, antara Allah Azza wa Jalla suruh kita ingat kepada dia, nanti dia akan ingat kepada kita. Kalau kita. Dan antara bukti Allah dia sebelum suruh dia dah buat dulu dah. Allah sebelum suruh Allah dah buat dulu. Lepas tu baru Allah suruh pada kita. Allah nak suruh kita berkasih sayang, Allah dah tunjukkan kasih sayang dia dulu kepada kita. Lepas tu baru Allah suruh kita berkasih sayang. Nabi Muhammad SAW nak suruh kita berkasih sayang. Nabi kata irhamu, kan, saling berkasih sayanglah antara kamu. Lalu Nabi SAW terlebih dulu menunjukkan kasih sayangnya kepada umat dia. Maka bila Allah sebut ingatlah kamu kepadaku, maka sebenarnya terlebih dulu sebelum itu Allah dah ingat kepada kita. Dan antara bukti Allah ingat kepada kita adalah dengan Allah mengutuskan seorang Rasul kepada kita. Dan antara buktinya adalah Rasul itu, bukti Allah ingat kepada kita, Allah bawakan bersama dengan Rasul itu adalah kitab. Atau awal ayat disebut ayatina, ayat-ayat kami yang sama ada berada dalam kitab ataupun yang tidak berada dalam kitab. Ini Jadi, surah Al-Jumu'ah sama lebih kurang ayat ni. Betul. Ayat 2, ayat 2. Ayat 2 Jumu'ah. betul, sama dengan surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Bentuk ayat begini ada beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan kepada fungsi Nabi SAW. Dan sebenarnya pada setiap ayat dia akan bawa kepada perkara yang berbeza yang Allah nak sampaikan. Di sini ada satu, Jumu'ah ada satu, dan ada satu lagi ayat. Minimum 3 ayat itu membawa kepada poin yang berbeza yang Allah nak sampaikan. Walaupun bunyinya sama, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Itu semua lebih kurang pada 3 ayat. Tetapi naratif yang Allah nak bawakan pada setiap ayat itu berbeza. Yang dengan walaupun perkaranya itu nampak macam lebih kurang sama je. Maka Allah ingat kepada hamba-Nya, lalu Allah utuskanlah Rasul dan juga ayat-ayat Allah ini. Kerana tanpa adanya Rasul itu, ayat-ayat Allah takkan sampai kepada kita. Ayat-ayat Allah inilah bukti Allah ingat kepada kita hingga dia menjadi satu zikir dan juga satu peringatan kepada kita yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian Allah suruh bersyukur kepada dia. Bersyukur dengan apa? Dengan 2 nikmat Allah berikan tadi inilah, Rasul dan juga ayat-ayat ataupun kitab yang Allah Turunkan. Maka wala takfurun, dan janganlah kamu kufur ataupun engkar. Engkar kepada siapa? Engkar kepada Rasul, dan jangan engkar kepada ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan. Maka antara cara awal yang paling besar untuk kita nak ingat kepada Allah adalah dengan apa? Beri perhatian kepada kitab dia itu dan memberi perhatian kepada Rasul itu, dan begitu juga dengan sedikit bahagian syukur yang kita nak lihat pada hari ini. Dan itu cara ringkasnya perkaitan antara ayat. Kalau kita pergi lagi ayat 150, ayat 150 cerita tentang siapa? Dari mana saja engkau keluar untuk menjalankan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka arahnya supaya tidak lagi. Ini cerita tentang Kaabah. Sebab itu sini, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul. So atas tu cerita tentang Rasul pula. Yang Allah sebut dia adalah sebagai satu nikmat. Maka kiblat ataupun Kaabah adalah satu nikmat. Diutuskan Rasul juga adalah satu nikmat. Apa nikmat kita ada kiblat, ada Kaabah tu? Kalau tak ada Kaabah, mungkin kita akan jadi seperti umat yang terdahulu. Mereka sembah apa? Waktu zaman Nabi Ibrahim itu, kaum dia ada yang sembah matahari, ada yang sembah bulan. Kan? Kemudian adalah yang sembah berhala, ada yang sembah orang, macam-macam lah. Bayangkan kalau
Allah tak letakkan kita satu arah kiblat itu, maka kita akan mencari arah kita masing-masing lah. Kan? Sedangkan bila kita menghadap satu arah kiblat, kita berdiri bersolat di dalam satu saf yang sama, itu pun masih adanya perselisihan di antara umat Islam, apatah lagi kalau masing-masing mempunyai arah masing-masing. Maka sudah tentu dia akan jadi nanti macam yang dalam 1001 kisah yang saya cerita tu. Apa dia? Nanti jadi macam Abraha, dia buatlah apa? Dia buatlah dia punya gereja. Gereja. Gereja dia buat dia punya Kaabah. Lepas tu dia nak suruhlah orang datang kat situ beribadah, sembahyang, bertawaf kat situ semua. Maka nanti setiap negara Islam akan adalah kiblat Kaabah mereka masing-masing, dan semua akan menyeru untuk nak jadikan Kaabah siapa yang paling hebat nanti. So Allah dah jadikan siap-siap dah satu je kiblat ataupun Kaabahnya, nikmat untuk kita semua. Kalau tak, berapa banyaklah Kaabah yang kita ada sampai ke hari ini. So bayangkan kalau Kaabah tu nanti, kalau Kaabah ada masing-masing ada sendiri punya, bayangkan orang-orang dekat Emirates tu, UAE tu, macam mana hebat dia punya Kaabah dia. Dengan membayangkan dengan Burj Khalifah dia tu macam gitu punya rupa. So nanti bayangkan kalau dia ada Kaabah sendiri, macam manalah rupa Kaabah dia mesti. Masing-masing akan berlumba dengan desain Kaabah masing-masing hingga hilang apa? Hilang roh ibadah itu, akhirnya akan hilang, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di akhir zaman yang akan makin banyak adalah apa? Adalah masjid, kan? Orang sibuk mempercantikkan masjid, bagi cantik, bagi lawa, sesiapa punya yang lagi cantik, lagi lawa, akan tapi di dalamnya tak ada orang. Dah berlaku dah. Dah berlaku dah. Ya, memang sudah berlaku. Kita tanda-tanda besar kiamat banyak dah, kan? Tanda-tanda besar kiamat banyak dah. Kita sedang menghitung satu persatu tanda-tanda besar kiamat. Tinggal tunggu nak yang lagi-lagi besar sahaja. So tak perlu tunggulah, dia akan tiba tepat pada masa. Baik, washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Okey, baik. Tanda ingat kepada Allah adalah dengan bersyukur. Tanda seseorang itu dia ingat kepada Allah adalah dengan dia bersyukur. Sebab itu dalam ayat tadi Allah gandingkan fadhkuruni azkurkum washkuruli. Allah gandingkan tentang ingat dan juga syukur. Dalam ayat lain Allah sebutkan wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah. Kan macam Allah sebut dalam kepada Bani Israel. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku dah bagi kepada engkau. Maka tanda ingat seseorang itu kepada Allah adalah dengan dia bersyukur. Syukur. Maka segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ujian kepada dia yang dinamakan ujian kesyukuran. Namanya ujian kesyukuran. Nikmat Allah beri adalah sebagai ujian untuk Allah tengok adakah dia ini bersyukur ataupun tidak. Baik. Surah 27 ayat yang ke-40. Rasanya boleh agak-agak tak ayat dia? Bunyi ayatnya rasanya boleh agak-agak tak? Ayat yang kita familiar dah bila cerita tentang perkara yang berkaitan dengan nikmat dan juga tentang syukur. Baik. Belum. Baik. Pada halaman 380 surah An-Naml, surah An-Namlu, surah yang ke-27, baik. Ayat yang ke-40. Surah ke-27 ayat 40, muka surat 380. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Asal nak bawa istana ni. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk.
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya? Dan sebenarnya, sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Masya Allah. Bahagian belakang tu. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kita dengar tu. Ya, dia punya maksud dia lain sikit ya. Oh. Oh ya ke? Tuhan Dia yang baca- Maha Kaya, Maha Mulia. Saya baca yang ustaz punya, saya tak baca yang Quran saya. Oh, aduh yang tu. Boleh nampak Boleh. Masya Allah. Nampak. Perkataan karim, makna asal ni adalah mulia. Makna asal dia adalah mulia. Ya. Tapi dia Roni lebih yang kaya kan. Ghani kaya. Karim mulia. Karim mulia. Tapi kita selalu terjemahkan dengan pemurah. Sama macam inilah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah. Kan? Sama dengan Ar-Rahman. Tapi dia lebih kepada yang Maha Mulia. Tapi karim Allah ni menunjukkan kepada bentuk kemurahan Allah juga. Menunjukkan kepada kemurahan Allah. Macam saya dulu di Yaman. Kalau ada orang minta sedekah, kan? Dan kalau kita tak nak bagi, kalau tak nak bagi, selalunya dia orang akan cakap apa? Dia akan kata Allah Karim. Pernah ingat tak? Kalau orang minta sedekah, kan? Lepas tu kita tak nak bagi. So kita katalah kat orang yang minta sedekah, kita kata Allah Karim. Maksudnya Allah Tuhan yang Maha Pemurah yang akan bagilah rezeki tu. Bukan gunakan perkataan Karim, tak guna perkataan Rahman yang Maha Pemurah. Baik, maka nikmat yang Allah berikan, dan dalam ayat ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan juga orang yang berilmu itu, kelebihan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu mereka sedar bahawa adalah liyabluwani, adalah untuk Diri sendiri. adalah untuk Memuji, menguji. Menguji. Adalah untuk menguji, untuk mengujiku. Oh, Maka nikmat dia adalah nak ujian. tali. Ujian apa? Namanya ujian kesyukuran. Ujian kesyukuran. Sama ada nak tengok bersyukur ataupun tidak bersyukur. Berterima kasih ataupun tidak berterima kasih. Dia dari bala Ustaz kalimah dia. Dia jadi apa? Nak bertali. Nak Ruwet bertali. jadi betul. bala. Dia jadi bala. Betul. Perkataannya adalah bala. Alah. Bala Betul. benar. Ni bala. Okay, kalau bahasa kita bala. Katanya adalah bala. Maka dia antara bala contohnya tu. ialah seperti mana yang Allah sebutkan pada Luqman pada ayat ke-12. Saya bacakan sahaja. Muka surat 412 surah Luqman ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Allah sebut kami telah berikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Ramai tak orang yang dapat hikmah ni? Tak ramai. Hanya kepada orang-orang yang tertentu sahaja yang Allah kurniakan hikmah kebijaksanaan ini.
Dan dengan pemberian hikmah itu, apa yang Allah minta daripada Luqman, Allah kata anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Maka dengan nikmat dia adalah apa? Nikmat dia adalah ujian kesyukuran. Maka bila seseorang dia sedang meminta ditambahkan nikmat, nikmat harta, nikmat usia, nikmat masa, nikmat anak, nikmat cucu, nikmat nikmat kesihatan. Sebenarnya dia sedang minta apa sebenarnya? Ujian. Dia sedang minta Allah berikan kepada dia ujian. Maka bila Allah beri kepada dia ujian, sebelum Allah bagikan kepada dia nikmat, dia marah pula. Dia kata, kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kan? Dia rasa sedih pula. Dia rasa kecewa pula. Sedangkan siapa yang minta? Dia yang minta. Dia yang minta. Ya. Maka bila seorang itu meminta nikmat kepada Allah, tambahan nikmat kepada Allah, maka dia perlu sedar sebenarnya dia sedang meminta ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sesuatu pemberian itu dia tidak berikan dengan mudah dan dengan begitu sahaja. Kan? Samalah macam kita pun. Kan? Kadang anak kita minta duit lebih. Kan? Hari Sabtu Ahad nak keluar dengan kawan. So nak minta duit lebih. Kadang kita bagi tak? Kan? Tak bagi. Kena dulu tolong siram dulu pokok. Kan? Mak punya pokok bunga kat luar tu pergi siram. Tolong dulu pergi buang sampah. Tolong dulu cuci kereta ayah. Kan? Ada dulu buat sesuatu. Sebelum nanti kita akan bagi dia duit lebih. Kan? Macam yang dia minta. Maka nikmat yang kita minta tambah daripada Allah sebenarnya adalah ujian yang kita minta tambah daripada Allah SWT. Dan sebenarnya ujian dengan nikmat itu adalah lebih susah daripada ujian dengan bukan nikmat. Ujian dengan nikmat, maksud dia mudah kita sebut, ujian dengan kesenangan itu lebih susah daripada ujian dengan kesusahan. Nah, dia lagi, ujian dengan kesenangan dia lagi susah berbanding dengan ujian dengan kesusahan. Sebab kalau ujian dengan kesenangan, Allah tambah lagi nikmat, kita kadang tak perasan ataupun kita kadang terselesa dengan situasi itu, lalu lebih mudah untuk kita terlupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Tapi kalau Allah bagi ujian dengan kesusahan, maka dia lebih mudah. Sebenarnya, physically dia susah lah. Kan? Allah bagi ujian sakit ke, terlantar ke, Allah bagi dia ujian tak cukup makan ke, secara zahirnya susah. Tetapi secara batinnya senang untuk dia. Sebab dia akan lebih selalu ingat kepada Allah SWT. Tapi bila diberi ujian kesenangan, kan, dia akan lebih senang untuk nak lupa juga kepada Allah SWT. Maka bila kita minta nikmat tambahan daripada Allah, kita sedang meminta kita sedang meminta ujian kesyukuran. Maka ujian kesenangan itu adalah lebih susah daripada ujian kesusahan. Maka sebab itu, kalau kita nak minta ditambahkan nikmat, maka kena lebih bersedia. Kerana lebih mudah untuk kita lupa berbanding untuk kita ingat kepada Allah SWT. Kan begitulah kita pun. Kan waktu susah tu memanglah senang je kita nak solat, nak berdoa, nak baca Quran, nak buat baik, nak bersedekah, memang senanglah. Tapi bila dah jadi senang, yang tadi tu semua jadi susah. Nak solat awal waktu jadi susah, nak solat dengan lebih lama sikit jadi susah, nak baca Quran lebih sikit jadi susah, nak masuk kelas jadi dah tak ada masa, dah susah nak masuk. Sebab apa? Kita dah rasa cukup. So bila kita dah rasa cukup dalam diri, dalam kehidupan, kita dah rasa macam aku dah tak perlukan dah apa-apa benda semua ni. So kita lebih mudah untuk nak lupa. Maka boleh minta nikmat tambahan daripada Allah SWT. Cuma kena minta bantuan juga dekat Allah nanti. Sebab itu pada ayat 153 Allah sebut apa? Selepas ini ayat kita akan bincangkan. Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Apa dia? Mohon pertolongan. Pertolongan daripada Allah.
Ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kenapa Allah sebut tentang pertolongan? Kan? Kerana dalam nak bersyukur kepada Allah, itu perlu kepada pertolongan. Kerana nak lepas kepada ujian kesyukuran dengan nikmat yang Allah bagi banyak ni, dia kena minta tolong kepada Allah. Sebab itu kat bawah tu terus Allah ajak. Macam mana cara nak minta tolong kepada Allah untuk memandu nikmat, untuk lepas daripada ujian kesyukuran yang Allah sedang beri itu. So memang cantiklah susunan ayat-ayat Allah ni dalam Al-Quran, kan? Dia tahu je apa yang kita perlu, zap sampai. Kita perlu ni, zap sampai. Dia punya solusi dia sampai je pada selepas itu. Dia buat kita. Ya, Dia buat kita. dia buat kita. Dia buat kita, dia tahu dah kan. Cuma kadang kita tak perasan lah kan apa yang kita perlu buat, kan? Step apa yang kita perlu ambil, itu mungkin kita, yang bahagian kita lah kita tak perasan. Allah dah siap letak dah, cuma kita yang tak perasan bahagian kita. Nabi SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhadha. Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu berkata alhamdulillah, melainkan pujian yang diberikan itu lebih baik daripada nikmat yang diambil. Boleh faham? Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu berkata alhamdulillah, melainkan pujian yang diberikan itu lebih baik daripada nikmat yang diambil. Maksudnya, kita bila berdoa minta kepada Allah, contoh, ya Allah, kurniakanlah aku, apa nikmat yang kita rasa nak minta ke Allah? Banyak duit. Apa dia? Banyak duit. Tak ada. Kata, ya Allah, kurniakanlah aku 100,000. Kan? Allah pun bagi 100,000. Tiba-tiba je ada orang, kan? Orang bagi kita 100,000, tak datang daripada mana lah kan? Dapatlah 100,000 kan? Tapi lah Allah punya cerita kan, dia kadang-kadang kita tak sangka. Nanti itu pengalaman lah. Baik, kita minta ke Allah duit kan, nak 100,000, lalu Allah bagi. Bila kita dapat 100,000 macam yang kita minta, apa yang kita rasa? Kita akan rasa gembira, dan kita akan apa? Spend Kita lah. akan sebut alhamdulillah lah. Jadi kita akan sebut alhamdulillah. Sebab apa kita sebut alhamdulillah? Sebab kita bersyukur, berterima kasih ke Allah. Kan? Sebab Allah bagi kita apa yang kita minta. Maka di sisi kita, kan, kita gembira dengan apa yang kita dapat. 100,000 banyak tu bagi kita, besar tu. Kita cuma ucapkan alhamdulillah. Banyak ke sikit alhamdulillah tu? Sikit je. Tapi bagi Allah dah banyak, dah besar. Tapi di sisi Allah, Allah lebih suka perkataan alhamdulillah itu daripada apa nikmat yang kita dah ambil. Kalau bagi kita 100,000 dengan alhamdulillah, kita akan pandang 100,000 tu besar tu. Dan alhamdulillah tu dia kecil, simple je. Berapa saat je daripada mulut, modal pun tak ada keluar. Tapi nak dapatkan 100,000, berapa tahun, berapa banyak tenaga, masa nak kena habis untuk nak dapatkan 100,000. Tapi di sisi Allah, alhamdulillah, itu yang Allah lebih suka, lebih baik, lebih besar daripada nikmat yang Allah dah bagi kepada kita. Maka betapa bersyukur kepada Allah ini memang Allah sangat-sangat suka. Dan sebab itu Al-Quran ini, kan tadi ayat 152 Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang nikmat yang Allah bagi kepada dia, Rasul dan juga kitab, kan. Kemudian Allah minta pada ayat selepas itu untuk kita ingat kepada dia dan bersyukur kepada dia. Maka sebab Allah nak suruh kita bersyukur kepada dia, Allah ajarkan kepada kita dengan Al-Quran, dimulakan pada surah Al-Fatihah itu dengan satu lafaz, macam mana kita nak berterima kasih, nak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah ajarkan alhamdulillah, segala pujian, kesyukuran. Sebab tu alhamdulillah dia bukan segala pujian je. Terjemahan dia adalah segala pujian, kesyukuran. Dia termasuk dalam tu segala kesyukuran. Dia bukan hanya setakat pujian. Dia adalah bentuk kesyukuran, lafaz kesyukuran. Oh, bukannya alhamdulillah, terima kasih Allah. Tak. Bukan terima kasih ya. Sebab dulu ada
ada yang ajar lah. Terima kasih Seri. Bukan Ya, cakap alhamdulillah aja, kena terima kasih. betul. Terima kasih, Betul. syukurlah. Betul. Ya, terima kasih. Ada juga kan kalau cakap Arab, alhamdulillah, nashkuruka ya Rabb kan kalau nak sebutlah. Kan, Oh, tetapi Allah dah ajarkan satu lafaz yang simple, yang mudah untuk kita ucapkan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Simple je tapi dah cukup dah. Kerana lafaz itu datang daripada Allah, dia dah lengkap dah. Segala pujian, kesyukuran, kita memuji Allah dan kita mengangkat segala bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang dia dah bagi kita waktu itu ataupun dia masih lagi bagi kepada kita, dan itulah lafaz yang paling Allah suka berbanding apa yang Allah dah bagi dekat kita. Padahal gitu kan, macam kita kan, anak kita yang mana dah meningkat besar tu kan, nak minta nak motor, kita pun bagilah dia motor kan. Dia punya terima kasih kat kita tu kan, punyalah dia seronok kan. Tetapi kita rasa gembira bila anak tu cakap terima kasih je, kita terus dah rasa seronok dah. Itu yang lebih kita suka kan, daripada bagi kita terima kasih tu lagi besar. Tapi bagi anak, motor tu ya Allah besarnya nikmat dia. Bagi dia ucapan terima kasih tu tak ada apa dah sangat, sebab tak ada apa pun modal yang dia keluar. Tapi untuk kita, ucapan terima kasih itulah yang paling berharga sekali. Bila kita dengar terima kasih, anak kita cakap terima kasih mak, terima kasih ayah, sejuk hati kita kan, hilang rasa penat nak mencari duit nak membelikan dia motor ke, nak belikan dia kereta tu. Maka Allah SWT ajarkan alhamdulillah sebagai bentuk lafaz kesyukuran kita kepada Allah SWT, dan begitulah lafaz yang dilazimi oleh Nabi SAW, sama ada waktu Nabi mendapat satu perkara yang menggembirakan ataupun mendapat sesuatu perkara yang Nabi tak berapa sukalah. Kedua-duanya Nabi akan ucapkan alhamdulillah pada kedua. alhamdulillah kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Untuk perkara yang Tak baik. yang tak berapa nak sukalah. Kalau plan tak jadi, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita plan jadi, doa minta begitu dapat, maka Nabi ucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan doa itu sebenarnya dia ajarkan kita apa yang perlu kita buat, dan itu selepas ini kita akan lihat insya-Allah. Baik. Allah mengajarkan kepada kita awal daripada surah Al-Fatihah, dan pada ayat ke-152 ini, setelah Allah ceritakan tentang nikmat agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bersyukur tu berterima kasih lah kan, sebab tu kita guna bahasa Melayu syukran. Syukran tu maksudnya apa? Terima kasih lah bahasa kita kan. Bahasa Arabnya adalah bersyukur. Jazilan. Dan apabila seseorang itu bersyukur, tadi Allah kata apa? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang dia bersyukur, maka faedah kesyukuran itu akan balik kepada siapa? Dia. Ayat mana tadi? Ayat 12 tadi pun ada. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Maka bila seorang itu bersyukur, dahlah dia dapat nikmat, dia bersyukur pula. Apa lagi yang dia akan dapat? Hasil daripada dia bersyukur kepada Allah itu, minimumnya 1, 2, 3, 4 perkara yang dia akan dapat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, dia menjauhkan kemurkaan dan azab Allah. Cikgu Mulyani, ayat 152 tu surah apa? Maaf Allah, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baru masuk kot. Dia ada kelas lain dulu selalu. Baik, pertama, syukur menjauhkan kemurkaan dan azab Allah. Kita lihat pada surah yang keempat, ayat 147. Surah keempat. An-Nisa. Betul. Pada muka surat 101. Muka surat 101. Haji baca terjemahan saya punya. Saya try buka yang besar sikit lah. Sian Haji Ayah guna handphone. Baca yang kat skrin tu kecil sangat. Saya try buka yang besar punya ni. Tak apa Ustaz. Yang macam tadi tak apa Ustaz. Saya boleh baca. Ya ke? Saya pakai komputer. Okey. Jadi kalau di Taman Tum dia pakai komputer Ustaz. Jangan tempat lain lah. Ingatkan kat tempat lain. Okey, Tak ada.
Alhamdulillah. Minggu depan tempat lain Ustaz. Banjir lah, banjir Langkawi. Haji saya tak cakap minggu depan. Nanti esok lusa dah kata balai. Kejar-kejar tu balik. Ayo ke surat 101. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 147 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Dan ingatlah, Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Lagi Maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Ma yaf'alullah, apalah yang Allah akan buat? Kan? Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Maka syukur kepada Allah itu akan menjauhkan seseorang itu daripada kemurkaan dan juga azab Allah Azza wa Jalla. Kalau difahami secara bertentangan daripadanya, itu sebaliknya, itu adalah siapa yang tak bersyukur kepada Allah maka azab dan juga kemurkaan Allah itu akan sampai kepada dia. Dan Allah akhiri ayat 147 ni, Allah kata wa kana Allahu syakiran, dan adalah Allah itu syakiran. Syakiran ini literally maknanya, perkataannya adalah orang yang bersyukur. Syakiran adalah orang yang bersyukur. Kan nama orang Syakir kan? Ada nama orang Syakir. Ini ada Syakir. Maksudnya orang yang bersyukur. Maka Allah sifatkan dirinya sebagai Syakir, satu zat yang bersyukur. Allah nak bersyukur, nak berterima kasih kepada siapa lagi? Betul tak? Kepada siapa Allah nak berterima kasih? Kan? Kita bersyukur kepada Allah. Allah nak bersyukur. Allah nak terima kasih kat siapa lagi? Tak ada siapa lagi yang lebih atas daripada Allah kan? Saya teringat, saya pernah kongsikan sebelum ini juga. Ucapan yang terbaik bila orang buat kebaikan kepada kita kan adalah dengan kita ucapkan apa? Jazakallahu khaira. Kan? Ya. Dan Nabi kata siapa yang orang buat baik dekat dia, maka hendaklah dia balas balik kebaikan yang orang tu buat pada dia. Dan kalau dia tak boleh balas, maka ucapkanlah jazakallahu khaira. Maka ucapan itu dah akan menyamai apa? Kebaikan yang Kita orang buat. tu dah buat dengan dia. Umpama kita dah balas balik dah kebaikan dia. Kan? Satu hari saya pernah minta berdoa dan akhirnya dapat apa yang saya minta. Dan bila dapat tu kan, saya cakap lah, bila dapat tu dia automatik keluar. Kan, saya kata jazakallahu khaira. Kan saya cakap dekat Allah, jazakallahu khaira. Saya fikir Allah, ya Allah, semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau. Buat apa lagi lah, Allah dah tak ada siapa lagi nak bagi kebaikan kepada dia. Allah tak perlukan pun kepada kebaikan kan. Tapi gembira sangat sampaikan kita ucapkan dekat Allah tu jazakallahu khaira. Kan buat apalah Allah nak ucapkan kita nak supaya Allah diberikan kebaikan lagi yang berganda. Buat apalah Allah tak perlulah kan. Jazakallahu khair. Allah sebutkan dia adalah syakiran. Dia adalah satu zat yang bersyukur, berterima kasih. Dia nak terima kasih ke siapa? Maka dalam ayat ini sebutkan Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Itu maksud syakiran. Syakir, maksud siapa yang dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka macam biasalah Allah akan layan orang tu sama macam dia layan Allah. So Allah akan balas balik. Allah pun akan berterima kasih kepada dia. Allah pun akan bersyukur kepada dia dengan memberikan balasan-balasan. Maha mensyukuri dan maha mengetahui. Terkejut juga dia orang je. Ya, mensyukuri. Allah nak bersyukurlah dengan siapa pula lah kan. Pertama, yang kedua, apabila seorang itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT, ia melayakkan. Tapi kejap Ustaz. Dalam ni ada footnote.
Silakan. ayat 1 berapa tadi? 147 tadi kan? 147 betul. Dia kata footnote dia tu yang Allah Maha mensyukur itu maksud dia Allah memberi pahala terhadap amalan hamba-Nya, memaafkan kesalahan dia dan menambah nikmat-Nya. Itu cara dia membalas kesyukuran dia. Dia orang yang bersyukur lah. Rasa I lah. Masya Allah. Betul lah, betul lah. Best ni. Beri pahala dan menambah amalan hamba-Nya terhadap Betul. amalan hamba-Nya dan memaafkannya. Betul. Tanda syukur Allah. Itu tanda syukur, tanda Allah berterima kasih lah kepada hamba dia. Kan? Betul Allah sebut, wa man syakara fa inna, siapa yang bersyukur, faedah kesyukuran tu balik pada dia lah. Salah memang tak ada balik pada apa-apa pun dekat Allah kan. Rupanya memang Allah tu syakir, orang tu buat baik je, Allah akan lagi bagi ganjaran yang sepatutnya dia dapat, bahkan Allah akan tambah lagi daripada apa yang sepatutnya dia dapat dengan hanya dia berterima kasih saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum lagi buat apa-apa lagi. Dia belum buat apa-apa lagi pun. Dia baru dapat nikmat dan dia ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Allah dah bersedia dan nak memberi kepada dia ganjaran yang banyak. Yang kedua, melayakkan mendapat pertolongan dan perlindungan Allah. Dengan syukur, dia melayakkan seseorang itu mendapat pertolongan dan juga perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pada surah yang ke-54 ayat ke-33 hingga 35 pada muka surat 530. Muka surat 530 surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 33 hingga 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat qaumu Lutin bin nuzur. Kazzabat qaumu Lut. Kazzabat qaumu Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najainahum bisahar. Najainahum bisahar. Ni'matan min indina. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Tuhan 33-35. Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya. 34. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu. Kecuali keluarga Nabi Lut, kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam. 35. Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Baik. Kepada kaum Nabi Lut akan ditimpakan dengan azab, iaitu angin ribut yang menghujani mereka dengan batu. Angin ribut yang bawa batu. Semua akan tertimpa kecuali keluarga Nabi Lut yang Allah bagi tahu dia siap agar mereka keluar pada waktu malam. Dan pemberitahuan awal itu supaya mereka boleh menyelamatkan diri, itu adalah nikmat yang datang daripada Allah SWT. Sebagai balasan yang Allah berikan kepada siapa? Man syakar, kepada orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka bersyukur, dia melayakkan sesuatu itu mendapat pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT. Kan? Sebab pertolongan dan perlindungan itu kita memang perlukan sepanjang kehidupan kita kan. Kita nak dapatkan benda semua kita akan kena minta tolong. Nak minta tu, nak minta ni, nak dapat tu, nak dapat ni. Dan kita akan sentiasa meminta perlindungan daripada Allah kerana kita terdedah setiap hari itu dengan banyaknya bahaya. Sama ada bahaya datang daripada jin, bahaya datang daripada manusia. Maka kita nak minta perlindungan daripada Allah setiap hari. Dan itu akan didapati apabila seorang itu sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Automatik dia akan dapat. Walaupun dia tak minta pun. Dia tak minta pun pertolongan ataupun perlindungan. Tapi dia automatik akan dapat bila dia bersyukur kepada
Allah SWT. Yang ketiga, dia menjemput kemurahan Allah SWT. Dan ayat ini ayat yang biasa kita baca itulah la in syakartum la azidannakum. Azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan Tambah. tambah. Dan itu perkara yang memang akan dapat walaupun dia tak minta untuk tambah, tapi Allah akan tambah dah siap kalaulah dia itu orang yang syukur. Yang keempat, meraih redha Allah. Kita lihat pada surah yang ke-39 ayat ke-7. Pada muka surat 459. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور. Kalaulah kamu kufur ingkar, yakni tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya. Dan ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Dan ingatlah, seorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya saja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu. Maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya ia maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Baik. Kita melihat pada poin wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, maka dia akan redha kepada kamu. Sebab itu kita pernah sebutkan sebelum ini, kita nak jadi macam para sahabat, nak duduk, maksudnya nak jadi sahabat lah, nak duduk zaman Nabi dulu. Memang tak dapat dah, kan? Kecuali kalau ada Doraemon lah, bolehlah balik ke zaman dulu lah. Tapi realitinya tak dapatlah nak jadi sahabat. Kenapa? Kerana sahabat itu, mereka adalah apa? Allah dah jamin dah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Maka orang yang datang selepas daripada sahabat, generasi selepas daripada sahabat hingga ke hari kiamat, mereka berpeluang tak nak mendapat redha Allah ataupun menjadi radhiyallahu anhum? Ada peluang. Dan dengan cara apa? Dengan hanya cara bersyukur sahaja. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan redha kepada kamu. Seperti mana Allah telah redha kepada para sahabat. Cuma kita tak boleh letak kat nama kita kan, sebut je nama kan, Muhammad Faiz radhiyallahu an. Tak dapatlah, yang itu memang tak dapatlah. Tetapi keredaan Allah itu kita boleh dapat dengan kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka ini perkara yang wajib seseorang itu dapat apabila dia bersyukur kepada Allah SWT. Sama ada dia minta ataupun dia tak minta. Dia hanya bersyukur kepada Allah, dia tak minta pun Allah jauhkan azab, tak minta pun pertolongan dan juga perlindungan, tak minta pun Allah tambah, tak minta pun redha Allah, dia tak minta secara khusus. Dia hanya kuatkan kesyukuran dia kepada Allah, itu sahaja. Maka minimum 4 perkara ini dia akan dapat.
Barulah faham radhiyallahu anhu apa maksud dia. Itu kan untuk Allah. Redha Allah. Sadu sahabat semua dapat. Oh, semua dapat. Kenapa sahabat semua dapat redha Allah? Nanti di bahagian akhir ini kita akan lihat bagaimana dan kenapa sahabat itu layak untuk mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah Azza wa Jalla punyalah Allah ni nakkan kita ini menjadi hamba-Nya yang bersyukur dan nak memberikan kepada kita berbagai nikmat. Maka Allah telah mengurniakan kepada kita mekanisme, satu alat untuk membantu kita nak bersyukur. Alat untuk membantu kita bersyukur. Ada 3 ayat pada surah yang ke-16, surah yang ke-32 dan surah yang ke-67. Ketiga-tiga ini memberitahu perkara yang sama. Kita ambil salah satu daripadanya, surah Al-Mulk kita ambil sebab kita baca setiap malam. So, surah-surah yang kita baca setiap malam ini sebenarnya ada perkara-perkara penting yang Allah nak bagi tahu, sebab tu dia suruh baca setiap malam. Kan? Ataupun surah-surah yang dibaca pada seminggu sekali macam surah Al-Kahfi ataupun surah As-Sajdah. Itu semua surah-surah yang penting yang ada Allah nak sampaikan. Baik, muka surat 563, surah Al-Mulk, surah yang ke-67, ayat yang ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Terjemahan. Sikit yang bersyukur. Ayat berapa Ustaz? 23. Ketiga. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya untuk apa? Bersyukur. Memang tujuannya untuk bersyukur. Tak ada tujuan yang lain kan, yang Allah sebab Allah jadikan ataupun Allah kurniakan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Pada surah 16 ayat 78 sebutannya itu dia lebih jelas. Allah sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun. Dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? Supaya kamu bersyukur. Maka pendengaran, penglihatan dan hati itu mekanisme yang Allah dah bagi kepada setiap manusia. Tujuannya supaya manusia itu bersyukur. Punyalah Allah nak kita ni berterima kasih dengan Dia. Lalu dengan kesyukuran itu akan bertambah lagi pelbagai nikmat dan faedah untuk kita. Punyalah Allah nakkan kebaikan yang banyak untuk kita. Sebab itulah ada orang kata, kalaulah tak masuk syurga lagi tak tahulah nak cakap. Kan? Punyalah Allah bantu macam-macam. Nak bagi kita ni macam-macam kebaikan, macam-macam pertolongan, macam-macam perlindungan. Sebab Allah nak sangatlah kita ni masuk syurga. Baik. Allah berikan juga bantuan agar manusia sedar untuk bersyukur. Bantuan apa? Ini kita tengok, kita ambil salah satu sajalah daripada beberapa perkara yang saya senaraikan di sini. Allah kurniakan malam dan siang. Allah kurniakan angin. Allah kurniakan laut dan juga hidupan. Allah kurniakan tanaman di bumi yang subur. Pada surah Yasin, nanti kita akan lalulah pada kelas Selasa malam kita. Tujuannya untuk apa? Ini semua untuk apa? Malam dan siang, angin, laut dan hidupan yang berada dalam laut itu. Tanaman di bumi ini yang subur yang kita makan daripadanya. Tujuannya adalah untuk apa? Syukur. Dia adalah bentuk bantuan yang Allah berikan kepada kita untuk membantu kita supaya boleh nak bersyukur. Kita tengok salah satu sahaja daripada beberapa ayat tadi itu pada surah yang ke-28 ayat yang ke
73, muka surat 394. Muka surat 394 surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat yang ke-73. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Terjemahan. Dan di antara rahmat pemberiannya, ia menjadikan untuk kamu malam dan siang silih berganti, supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Dan bahagian akhir itu Allah sebut, dan supaya kamu bersyukur. Allah jadikan apa? Malam dan juga siang supaya kamu bersyukur. Yang mana sebelum itu ayat 71, ayat 72. Dia baca ayat 73. Ayat 71, 72 Allah sebut. Qul ara'aitum, apa pendapat kamu? Jika Allah menjadikan malam itu sarmadan, berterusan je sampai hari kiamat. Allah tanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Ada tak lagi, siapakah lagi Tuhan selain daripada Allah yang boleh nak mendatangkan kepada kamu cahaya? Ayat 72 Allah kata, kalaulah Allah menjadikan, apa pendapatmu kalaulah Allah jadikan siang panjang berterusan selama-lamanya sampai hari kiamat. Maka man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin. Siapakah lagi ataupun ada tak lagi Tuhan selain daripada Allah yang boleh datangkan kepada kamu malam yang gelap untuk kamu berehat pada. Lalu Allah kata, dan di antara rahmat dia, dijadikan malam dan juga siang. Tujuannya untuk kamu apa? Bersyukur kepada Allah SWT. Maka Allah bukan saja bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Allah jadikan itu sebagai mekanisme untuk kita bersyukur. Kita tak boleh nak bersyukur. Yang boleh bersyukur dengan mata bila hanyalah siapa? Orang yang bila pandangan dia dah mula kabur. Waktu tu dia akan bersyukur dengan mata. Begitu juga pendengaran. Orang yang dah mula tak dengar kan. Yang cakap dengan dia kena terpekik-pekik barulah dia dengar. Kan? Orang yang begitu dia akan bersyukur dengan pendengaran. Saya teringat ada jiran apa tu? Mertua saya dulu. Suami isteri dia dah tua sangat dah. Waktu tu saya umur 20 lebih dan waktu tu umur dia orang dah 70 lebih dah saya. Dah tua dah, 70 lebih ke 80 dah umur suami isteri. Masih dua-dua masih lagi hidup. Cuma yang suami tu dia dah tak apa-apa dengar. So dia kena pakai apa? Alat bantuan pendengaran tu lah. Head earring tu. Alat bantuan pendengaran. Isteri dia masya-Allah masih lagi segar lah, masih bukanlah terbungkuk semua, jalan elok lagi lah kan, sebab asalnya pada orang kampung. Dan isteri banyak cakap tadi isteri dia ni suka banyak bercakap dan suka berletih kan. Satu hari tu dia cerita, dia kata dia mengadulah kat mak mertua saya. Dia kata tahu tak kan, apa tu nama orang tu, Datuk Said. Kita tahu tak Tok Said ni, dia kan kalau I bercakap dengan dia, tahu dia buat apa? Dia cabut dia punya telinga tu. Dan diam dia cabut supaya dia tak dengar bini dia. Bini dia boleh tiket dia mencabut. Tapi malah nak dengar bini dia. Jadi dia boleh tik. Orang yang dah tak dengar dia akan apa? Dia akan bersyukurlah dengan Dia pendengaran. bersyukur dia tak dapat pendengaran sebab tak boleh dengar letteran seorang isteri dia. Terbalik. Tapi betapa ramai orang yang tak bersyukur dengan perkara itu dan tak tahu nak guna perkara itu sebenarnya untuk apa. Maka Allah bagi bantuan dengan Allah adakan banyak benda perkara yang berada yang terjadi di sekeliling kita seharian, antaranya malam dan juga siang. Tujuannya bukanlah kerana dah sampai pukul 7 malam maka malam pun keluarlah, matahari pun terbenam, bukan. Tujuannya adalah untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah datangkan malam yang kemudian waktu pagi bukanlah waktu tibanya matahari itu terbit, tidak, tetapi itulah dia bentuk rahmat Allah yang Allah nak kita bersyukur.
dengan dia. Kenapa Allah nak sangat kita bersyukur? Itulah dia pelbagai nikmat yang Allah nak bagi lagi. Faedah daripada bersyukur itu. Allah nak bagi balik pada kita tambahan lagi macam-macam. So Allah cuma minta kita bersyukur. Tak boleh nak bersyukur dengan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tak apa, Allah bantu lagi. Malam dan siang. Kalau tengok ayat tentang angin, itu juga Allah berikan. Laut dan juga hidupan yang berada dalam laut, hari-hari makan seafood. Tanaman di bumi yang subur, apa yang ada di atas meja makan kita. Ni banyak tentang Al-Mulk yang ayat last tu, yang ayat 30 tu. ayat 30 tentang Al-Mulk. Al-Mulk. tentang air tu kan. Air. Qul Betul. ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Apa pendapatmu kalaulah air yang mengalir itu Allah jadikan dia kering, kontang, terhenti. Siapa lagi yang nak bagi air Bagi yang air. mengalir? Dan ini Allah sebut tentang apa yang berkait dengan kita. Malam siang kait dengan kita. Kita perlukan malam dan juga siang. Kan? Kita perlukan angin. Tak ada angin. Dia rasa saya tak kisahlah angin tu. Bayangkan duduklah tempat yang tak ada angin, apa rasa? Kan? Kita perlu kepada angin di mana-mana pun. Tetap perlu kepada angin. Walaupun tempat juga dirasa macam tak ada angin, tapi sebenarnya ada angin. Membuatkan kita boleh kan badan kita itu berada pada suhu yang sepatutnya. Laut dan hidupan juga tanaman, apa yang berada di atas meja makan kita kan secara umumnya. Sebab itulah kita punya concern setiap hari pun kan. Makan. So makan tu kan, duduk dengan keluarga makan, nak jumpa kawan makan, nak jumpa bisnes makan. Ada nak ajak pergi kuliah, ada makan. So makan tu yang sebenarnya menarik orang untuk datang kan. Ada makan kat kuliah maghrib, orang datang lah, ada makan. Lagi best makan dia, lagilah orang datang. Maka itu semua Allah jadikan untuk membantu kita nak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Membantu untuk kita nak bersyukur. Allah nak balikkan lagi, Allah nak tambah lagi nikmat, Allah nak bagi banyak lagi faedah selepas pada itu. Sebab tu Allah nak kita lalu dulu kuncinya itu. Iaitulah bersyukur. Maka Allah bantu kita agar kita boleh bersyukur. Baik, akan tetapi realitinya macam ayat tadi kita baca dalam surah Al-Mulk. Realitinya adalah apa? Realitinya qalilan ma tashkurun dalam surah Al-Mulk ayat 3 tadi. Amat sedikitlah di antara kamu yang bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Pada surah ke-7 ayat 10 ni, dan akan tetapi kebanyakan manusia dia tidak bersyukur. Kan? Sedangkan betapa Allah ni nak sangat kita bersyukur, tapi macam itulah manusia kan. Apa yang Allah nak itu yang dia tak nak. Apa yang Allah tak nak itu yang dia nak. Kan dia berlawanan kan. Maka Allah sebutkan betapa ramainya manusia yang tidak bersyukur, dan kita nak berusaha menjadi orang yang sedikit itu. Nak menjadi orang yang sedikit. Dan sebenarnya menjadi yang sedikit kan, itulah dia golongan yang akan mendapat kebaikan yang banyak di akhir zaman. Dia menjadi golongan yang tak glamour, yang tak famous, yang bukan in trend, yang tak berapa nak ikut arus semasa. Itulah dia golongan yang akan mendapat apa? Kebaikan yang banyak ketika di akhir zaman ni. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis kan, Islam bermula dengan apa? Bada al-Islamu ghariban. Islam bermula dalam keadaan yang apa? Yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan kembali asing seperti mana dia bermula dulu. Lalu Nabi kata fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Maksudnya orang-orang yang sedikit, orang-orang yang ghuraba yang rare. Yang rare. Maksudnya dia tak buat macam mana yang kebiasaan orang buat. Dia tak mengikut trend yang macam biasa orang buat. Kan dari sudut pakaiannya, dari sudut cara fikirnya, cara kerjanya, akhlaknya, muamalahnya. Semua itu dia tak ikut. Tak ikutlah macam mana yang orang kebanyakan buat. Maka dia kata fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang asing itu. Orang yang dia pelik pada zaman itu. Kan pelik. Kalau buat orang sekarang ni, kalau ada panggil orang yang baik kan, terus jadi viral. Kan? Kalau orang tu dia buat baik, dia akan jadi viral sekarang ni lah. Sebab apa? Kebanyakannya orang tak buat. Contoh, kan viral orang tu apa? Alihkan ada tayar pecah dekat tengah jalan raya. Orang tolong alihkan. Viral video tu. Kenapa boleh jadi viral? Sebab itu perkara yang jarang orang buat. Tak ramai orang nak buat. So,
Bila sikit orang buat, itu yang jadi orang jadi pelik. Tapi kalau perkara tu ramai orang buat, dia tak jadi pelik lah. Dia sebab tak ramai orang buat. Sebab tu dia jadi pelik. Wabak. Nampak? Baik, apakah bukti bersyukur? Apakah bukti bersyukur? Ini key point kita pada bahagian akhir ayat kita nak ambil ini. Kita dah beberapa kali melihat kepada ayat ini bila kita bercerita Ya, tentang ni ayat suruhannya Ustaz. Ayat suruhan kan? Ya betul. Ya betul. Dan daripada suruhan Allah suruh bersyukur itu bagaimana caranya, apa yang perlu dilakukan. Kita lihat pada surah yang ke-34, surah Sabah ayat yang ke-13 pada muka surat 429. 429 surah 34 ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا Dia ya. Dia ada tu. ada tak dengar suara dia, hilang suara. Tapi tak mute pun. Tak dengar suara. Tu line dia aku. Lain-lain. Okay, tak apalah. Saya teruskan je. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Terjemahan. Ustaz ni apa ni masalah dengan audio tadi masa Ustaz baca. Apa ni tak dengar pun, saya tak dengar pun. Oh, okey. Jadi saya tak baca pun lagi. Okey, silakan. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Terjemahan. Ayat golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam serta periuk-periuk besar yang tetap di atas tukunya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah sebut nikmat yang banyak Allah bagi kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kemudian Allah kata, I'malu ala Dawud syukra. Dalam ayat kita sedang bincangkan ni, Allah perintahkan untuk apa? Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Betul tak? Ya. Dan di sini Allah bagi tahu macam mana cara nak menunjukkan kesyukuran. Allah kata, I'malu, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk nak bersyukur. Sebab Allah sebut pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Silakan. Ayat ni sama juga dengan ayat tadi yang kita baca tentang Nabi Muhammad tu, di mana ujung dia apabila Allah cerita macam soal macam ini kan, dia kata beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk syukur. Tetapi apabila ujungnya dia sebut dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, adakah ayat ini merujuk kepada Nabi Daud dan keluarga dia atau merujuk kepada manusia kita ni, macam kita ni? Manusia. Min ibadi, daripada hamba-hambaku. Dia merujuk daripada kalangan nanti ahli keluarga Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Kalau Nabi Daud tu masuklah dalam tu Nabi Sulaiman lah. Masuk di bawah itu keluarga Nabi Daud, keturunannya dan umum semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Secara umum daripada Nabi Daud, bahkan sebelum itulah lagi lah kan, hamba, siapa yang namanya hamba-hamba Allah, itulah yang dimasukkan dalam ayat ini yang sedikit itu.
Okey, yang, okey, okey, yang okey, bersyukur. okey. Bila dicakap pasal nikmat kan mesti berakhir dengan syukur kan Ustaz kan? Betul, betul. Dalam Quran bila Allah sebut tentang nikmat akan sebut ada juga berkaitannya dengan syukur. Tapi dia Dan sindir. Sikit aja yang syukur kata dia. sikit je yang syukur. Dan Allah suruh syukur. Kan? Dan Allah kata tapi sikit je lah yang nak syukur. Kan? Umpama macam bersyukurlah tapi itulah macam itulah. Kan? Cakap pun tak guna, orang tak nak dengar. Macam itulah. Kan? Okay. Dan soalnya bila Allah sebut tentang nikmat, Allah kaitkan dia dengan syukur. Dan satu lagi keadaan, satu lagi situasi, bila Allah tengok orang tu dia macam dah makin menjauh, dah makin terpesong, terbelok kan, dah makin ke kiri tu kan. Maka waktu tu itu yang keluar ayat macam kita baca sebelum ini tentang Bani Israel tu. Allah suruh dia apa? Suruh ingat balik nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka supaya tujuan itu dia akan bersyukur. So cara nak tunjuk syukur adalah dengan apa? Adalah dengan beramal. Dengan syukur tadi kita tengok dia akan meraih apa? Akan meraih redha Allah. Betul tak? Dan para sahabat mereka adalah orang yang telah mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka itu layak mendapat redha Allah? Kerana mereka adalah orang-orang yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang pertama sekali Rasul dan juga kitab. Mereka buat apa? Mereka beramal sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh bersama dengan Nabi menyebarkan agama. Dengan Quran, dia beramal bersungguh-sungguh. Itu yang akhirnya apa? Umar Khattab berapa tahun? Umar Khattab 12 tahun. 12 tahun menghabiskan bukan Quran, menghabiskan surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana betul-betul nak beramal sebagai tanda syukur. Sebab itulah mereka semua itu Allah gelarkan radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka kerana kesyukuran mereka kepada Allah itu sangat tinggi dengan beramal. Dengan beramal. Dan sebab itu para sahabat kan Muhajirin setelah mereka berhijrah kan Allah tambahkan kepada mereka nikmat. Kenapa? Kerana Allah ada janji siapa yang bersyukur kepada Allah la in syakartum, memanglah Allah pasti akan tambah kepada dia pelbagai lagi nikmat. Maka Muhajirin mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat agama, dengan nikmat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka buat sahaja apa yang diperlukan untuk mempertahankan nikmat itu. Nikmat beragama, nikmat ada Nabi Muhammad, nikmat ada Quran tu, dia nak pertahankan. Maka dia sanggup berhijrah ke Madinah. Lalu Allah tambahkan kepada mereka nikmat ketika di Madinah itu. Jadilah mereka yang dulu kaya, akhirnya bertambah lagi kaya, lebih kaya daripada ketika mereka berada di Madinah. Yang tak ada kedudukan, Allah angkat dia menjadi orang yang mulia. Seperti mana Bilal bin Rabah, hanyalah hamba. Tapi akhirnya apa? Allah angkat Ahli syurga. Ahli syurga. Ahli syurga di akhirat. Tapi di dunia, Allah dah angkat dah darjat dia. Betul tak? Jadi Bilal. Dia, namanya terus kita sebut sampai hari ini. Kita sebut nama dia. Dan nama dia selalu berada di bibir Nabi SAW. Nabi duk cari-cari dia. Kan? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta di Mekah, dia tidak dipandang. Tetapi dia berhijrah mengikut Nabi. Kan akhirnya apa? Akhirnya kalau Nabi keluar ada urusan, kan Nabi keluar berperang, Nabi akan letakkan pengganti untuk urusan di Madinah. Dan antara orang yang Nabi selalu pilih adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, menguruskan Madinah waktu Nabi tak ada. Allah angkat darjat. La azidannakum, Allah tambah kepada dia nikmat. Sebab apa? Dia bermula dengan syukur. Dan dia tunjukkan, dia manifestasikan dengan i'malu, dengan beramal. Jadi dengan duit yang Allah bagi, dia beramal. Dengan umur, usia, masa yang Allah bagi, dia beramal. Dengan Al-Quran yang Allah bagi, dia beramal. Dengan agama yang Allah bagi, dia beramal. Sebagai bentuk kesyukuran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, layaklah dia mendapat pelbagai nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Sebab itu lebih dalam nak bersyukur, dia sama geng dengan dalam nak berzikir ataupun ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kita tetap perlukan apa? Bantuan daripada
daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah Allahumma a'inni, apa ya? Doa yang Nabi suruh baca setiap kali lepas solat. Nabi pesan, berwasiat kepada seorang sahabat. Dia kata, jangan sekali-kali kau tinggal pada setiap kali selepas solat untuk membaca As'aluka ridhaka wal jannah tu. Itu Allahumma a'inni Ala ala zikrika wa syukrika wa zikrika husni ibadatik. Oh, Syukrika. wa syukrika wa Husni husni ibadati. ibadati. Ya Allah, tolong aku. Untuk apa? Untuk boleh ingat kepada Engkau, untuk boleh berzikir kepada Engkau. Lagi, wa syukrika, untuk aku boleh bersyukur kepada Engkau. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah cerita nikmat ayat 151. Ayat 15 bermula 150 Allah cerita nikmat, ayat 151 Allah cerita nikmat, ayat 152 Allah suruh, Allah bagi kepada kita suruhan apa yang perlu kita buat dengan nikmat itu, ingat Allah dan bersyukur. Ayat 153 Allah bawakan lagi satu bentuk suruhan yang perlu kita minta kepada Allah dalam rangka kita nak berzikir, nak ingat, nak selalu ingat Allah. Bukan senang dia mencabar. Lagi-lagi waktu senang, waktu sakit senang ingat Allah, waktu susah senang nak ingat Allah. Waktu senang dia susah nak ingat Allah. Dan nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Diperlukan kepada bantuan sebagaimana doa tadi yang kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kita minta bantuan kepada Allah. Ayat 153 Allah seru kepada orang beriman, wahai orang beriman, mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan. Sebab apa? Sebab sekarang dengan nikmat yang Allah bagi, kita kena buat apa? Kita kena malu. Dah kena beramal dah ni. Kena gunakan semuanya untuk beramal. Kita ada diri kita, kita ada keluarga, dan kita ada anak-anak. Itu semua kena guna untuk nak beramal. So dalam nak menyempurnakan perintah Allah tu sudah tentu kena minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang kita selalu ulang-ulang. Antara perkara ni kita boleh ambil sebab kita dah baca dah tadi pun, dan bincangannya kita ringkas sahaja. Ayat 153 membawakan kita satu lagi suruhan untuk menyempurnakan ayat 152. Nak ingat kepada Allah selalu, nak berzikir kepada Allah selalu, dan nak bersyukur kepada Allah sentiasa, itu perlu kepada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat 153 dia nak melengkapkan ayat 152. Allah kata, wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama menolong orang-orang yang bersabar. Meminta pertolongan dari Allah adalah ciri orang beriman. Sebab Allah kata, wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka antara ciri orang beriman adalah mereka sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan ia adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini naik unta lah. Bukan naik motor, naik unta. Abdullah bin Abbas duduk belakang Nabi, membonceng unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, dia berkata, wahai anak muda, gulam, waktu tu dia masih lagi budak lagi. Sebab Ibnu Abbas dia bersama dengan Nabi ketika budak. Bapa dia hantar ke Nabi suruh belajar, bapa dia keluar pergi bekerja cari nafkah, nak support anak dia belajar. Biar anak dia fokus belajar je, tak payah buat kerja apa-apa. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Peliharalah Allah, nescaya dia akan memelihara. Peliharalah Allah, nescaya kau akan mendapatinya di hadapan. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepadanya. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan darinya. Ketahuilah sekiranya umat ini berhimpun untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu
melainkan perkara itu telah tertulis untuk. Dan jika mereka berhimpun untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, kemudaratan itu tidak akan menimpa ke atasmu melainkan ianya sememangnya telah tertulis terdahulu akan berlaku ke atasmu. Maka meminta pertolongan dia adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Tak boleh minta tolong kepada orang lain. Nak minta tolong hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Kan? Kebergantungan dalam nak meminta pertolongan, kepercayaan dalam nak meminta tolong, itu yang kita maksudkan. Bukanlah maksudnya nak minta tolong belikan barang ke, nak minta tolong bukakan tin sardin kan, nak masak sardin tak larat lah bang, tolong bang bukakan tin sardin ni. Bukan pertolongan itu yang tak boleh minta tolong ke orang kan. Pertolongan maksudnya dari sudut apa? Bila kita ada masalah satu masalah, siapa yang pertama kita fikir dulu? So, itu menunjukkan dengan siapa yang kita nak minta tolong. Dan dengan siapa yang kita akan lebih rasa lega dan lapang dan letakkan harapan bila kita minta tolong. Kalaulah perasaan itu lebih bila susah aja first kali yang terfikir kawan mana yang aku boleh minta tolong. Oh, minta tolong kat dia ni lah, minta tolong kat dia. Kita tak fikir dulu bila ada masalah tu nak ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat, berdoa minta dekat Allah. Kita terus fikir nak cari kawan ni. Dan kalaulah seorang itu bila dia dah minta tolong kat kawan, membuatkan dia rasa ada harapan untuk masalah dia itu selesai. Dan membuatkan dia rasa lebih tenang, maka dia sedang meminta tolong kepada orang. Dia bukan sedang meminta tolong kepada Allah. Kerana orang yang meminta tolong kepada Allah, bila dia dah berdoa minta kepada Allah itu, hati dia dah rasa tenang dan lapang. Sebab kebergantungan dia diletakkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu lepas Allah sebut lepas Nabi SAW sebutkan dalam hadis ni, wa iza sta'anta fasta'in billah, jika kau nak minta tolong maka minta tolong kepada Allah. Maka Allah terus sebut tentang apa? Dan ketahuilah, kalaulah satu umat ini berhimpun semuanya nak bagi manfaat kepada engkau, maka engkau takkan dapat kecuali apa yang Allah dah tulis, dah tetapkan untuk engkau. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, walaupun semua orang berhimpun nak bagi engkau manfaat, kau takkan dapat. Dan kalau setiap orang berhimpun nak bagi mudarat, tak akan siapa dapat bagi mudarat kecuali kalau itu yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah nak kaitkan dengan apa? Nak minta tolong tadi. Agar kebergantungan kepada Allah itu sepenuhnya. Kerana hak untuk meminta pertolongan itu adalah mutlak hak Allah Azza wa Jalla sahaja. Itu adalah hak Allah. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebutkan, kita ini ada hak pada diri Allah dan Allah ada hak pada diri kita. Dalam hadis yang disebutkan, Allah ada hak atas diri kita dan kita ada hak atas diri Allah. Hak Allah atas diri kita adalah alla ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas diri kita adalah agar kita mengabdikan diri hanya kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Hak kita kepada Allah pula adalah apa? Alla yu'adzibah. Adalah Allah tidak boleh menyeksa siapa yang mengabdikan diri kepada dia dan tidak mensyirikkan. Itu hak kita kepada Allah. Kalau kita dah betul sembah Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal Allah orang, maka itu hak kita ke atas Allah yang Allah tak boleh nak seksa kita dah. Dah lepas dah kita punya tanggungjawab kita. Maka meminta pertolongan itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Iaitulah kita tak boleh minta kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla walau apa pun niat kita lah. Walau apa pun niat kita. Dan kalau kita minta, ya saya silakan. Ustaz, tolong ulangkan balik tadi Ustaz. Ustaz, Macam terbalik Ustaz, Anda tak faham. Ustaz terbalik, macam terbalik. Allah tak boleh seksa orang yang baik. Hak Allah ke atas hamba-Nya, hak Allah ke atas kita adalah apa dia hak Allah yang kita kena tunaikan? Kita apa? Sebagai hamba. Anta buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Engkau kena abdikan diri kepada dia dan tak boleh mensyirikkan dia dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas kita. Maksudnya apa yang kita kena buat? Kena bagi kepada Allah. Itu hak Allah kan? Kan maksudnya Yang Ustaz sebut tadi, Allah tak boleh seksa orang yang mengabdikan dirinya kepada dia. betul. Itu yang pening Itu Ustaz hak guna kita. ayat. Ustaz yang guna macam tu ayat tu. Faham dah, faham dah. Hak okey, kita, kan? Allah tak akan seksa kita kalau kita mengabdikan Ya. diri kepada dia. Dia tak Betul. boleh seksa. Dia dah faham dah. Betul. So
Allah ada hak atas kita, kita ada hak atas Allah. Hak Allah atas kita adalah kita kena abdikan diri kepada dia dan tak boleh mensyirikkan dia dengan sesuatu apa pun. Itu hak Allah atas kita. Hak kita atas Allah adalah Allah tak boleh seksa kita kalau kita dah buat, maksudnya kita dah abdikan diri dan tak mensyirikkan dia. So itu hak kita. Maknanya benda yang kita boleh claim. Dah boleh claim kan. Masuk kerja, hak bos atas kita adalah kita kena buat kerja. So hak kita atas bos pula adalah apa? Kita boleh claim gaji sebab kita dah buat kerja. So kalau kita tak buat kerja, tak boleh nak claim gaji lah. Itu tak boleh lah. Kita kena buat kerja baru boleh nak claim gaji. So hak bos atas kita adalah kita kena buat kerja ikut arahan bos. Dan hak kita atas bos adalah kita berhak untuk nak menuntut gaji lepas kita buat kerja. So Allah ada hak atas kita, kita ada hak ke atas Allah Azza wa Jalla. Dan meminta pertolongan itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Dia perkara yang masuk pada bahagian pengabdian diri dan masuk pada bahagian syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab antara bentuk-bentuk syirik kan, dia ada syirkul mahabbah, syirkul ta'ah, syirkul da'wah. Ada 3 bentuk syirik. Satu, syirik yang berbentuk kecintaan. Yang kedua, syirik berbentuk ketaatan. Yang ketiga, syirik dalam bentuk doa ataupun permintaan. Ini 3 bentuk syirik. So siapa yang buat ketiga-tiga ini selain daripada Allah, maksudnya dia cinta selain daripada Allah, maksudnya dia sayang Allah juga, tapi dia sayang benda yang lain, makhluk yang lain sama macam dia sayang Allah, maka dia syirik. Siapa yang dia taat Allah juga, solat, puasa, baca Quran buat juga, tapi dia taat juga dekat manusia yang lain. Hingga nanti kan, hingga berselisih antara hak Allah dengan hak manusia, dia utamakan hak manusia. Waktu tu dia adalah syirik dalam bentuk ketaatan. Satu lagi namanya syirkul da'wah, syirik dalam berdoa ataupun dalam meminta. Maka kalau dia meminta selain daripada Allah, itu telah membawa dia kepada syirik. Maka hal meminta tolong, dia bukan perkara yang kecil, dia perkara yang besar. Dia boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi tegaskan, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Maka ayat 152 memberikan kepada kita apa? Selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah dengan Al-Quran dan juga solat dan juga zikir-zikir, dan nak kena selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Malu, dengan cara beramal, guna apa nikmat yang Allah dah bagi, kerana nikmat dia adalah apa? Ujian kesyukuran. So Allah bagi nikmat harta, Allah bagi nikmat masa, Allah bagi nikmat umur, Allah bagi nikmat anak, Allah bagi nikmat keamanan, Allah bagi nikmat Islam, Quran dan juga nikmat Nabi SAW. Maka itu semua kita gunakan untuk beramal. So banyak tak sebenarnya nak kena buat? Banyaklah. So siapa lagi banyak nikmat, dia akan lagi banyak benda yang dia kena nak buat sebenarnya. Sebab itu siapa yang lagi banyak nikmat, dia akan lagi banyak akan ditanya, dan sebab itulah dia akan lambat sikit lah masuk ke syurga. Sebab tu yang awal sekali masuk syurga adalah golongan apa? Orang miskin. Golongan orang yang miskin. Sebab tak banyak sangat nak ditanya, nak kena cerita tu dia tak panjang. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. 2 nikmat utama yang kita nak kena bersyukur. Yang ayat 151 sebutkan, itulah apa? Nabi dan juga Al-Quran. Ini 2 kita nak beri perhatian untuk kita nak Jumpa besok pagi. bersyukur sentiasa, insya-Allah. Ada kelas esok pagi Ustaz? Besok Ada? pagi ada, insya-Allah. Ada. Itu antara tanda kena bersyukurlah. Kan Allah dah bagi saya lebih sikit, so tanda bersyukurnya kenalah berkongsi lebih. Kalau tak kan esok kan tak habis nak menjawab nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna